astaghfirullah, innallaha kana tawwaba, 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 astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syi'ahu wal muwafaq. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa barik lana fi arzakina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa bishrah li sadri wa yassir wa yang saya hormati jawatan kuasa Madrasah Sa'idiyah yang hadir pada malam ini, Ustaz Mujahid, Ustaz Muhaid, Ustaz Mus'ab, wakil kita Ustaz Abdul Rahman, Cikgu Karim, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para hewan tarikat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita manjatkan kesyukuran kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita menghadiri majlis hul yang kita adakan sempena almarhum Said Ahmad bin Idris yang telah wafat pada 21 Rejab 1253 Hijriah, yang mana beliau telah disemadikan di Sabia, Yaman, ketika itu di negara Yaman. Sekarang ni orang kata di utara Arab Saudi. Itulah keadaan itu. Tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, ada beberapa perkara lah yang kita cuba nak sampaikan pada malam ini. Pandangkan tuan guru kita meninggal pada bulan Rejab, saya nak juga sedikit berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Kerana ada beberapa perkara yang penting yang perlu kita perhati dan perhatikan. Dan harus kita ingat bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku dan ada mempunyai banyak ibrah dan juga hikmah dalam kehidupan kita. Antara perkara yang perlu kita perhatikan, yang pertamanya Isra' dan Mi'raj adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sallallahu alaihi wasallam untuk memberi perintah melaksanakan sembahyang. Jadi orang tarikat, tuan-tuan, sembahyang kena jagalah, tuan-tuan. Dan kalau kata kita perhatikan bahawa Jibril alaihissalam turun mengajar Nabi 2 kali untuk siap sembahyang, sekali di awal waktu, sekali dan ujung-ujung waktu. Sembahyang yang pertama diajar kepada Nabi Muhammad SAW dan turun. Mula-mula matahari tergelincir ke barat. Sembahyanglah, malaikat Jibril pun turun, kemudian bawa kepada Nabi sebuah tempat yang tiada air, tuan. Kemudian keluar, diajar dia berwuduk, kemudian sembahyang. Tetapi pada hari yang keduanya datang, bukan waktu yang sama, tetapi hampir-hampir nak waktu asar. Nak ajar, maknanya sembahyang dia ada batasan waktunya, dan beza dengan perintah yang lain. Yang ini Allah SWT beri sendiri kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ada perintah melalui malaikat Jibril seperti mana yang lazim dilakukan. Nak menunjukkan kepada kita bahawa sembahyang ini adalah satu perkara yang sangat penting. Fardu ain, tak boleh nak mewakilkan kepada siapa.
Tak boleh, orang kata tak boleh nak mewakili kepada siapa, tak boleh nak minta orang lain sembahyang. Itu kalau kata boleh, kata nak ramai dah buat macam tu tuan. Tapi tak boleh, seperti mana zakat boleh kita wakilkan orang, ibadah haji boleh kita mewakilkan pada orang, puasa kalau tak terdayung kita bayar fidyah. Tetapi sembahyang tak sampailah mati tuan. Jadi jangan sampai nanti kita dengar tuan, para hewan kita kata cukuplah zikir, aku masuk tarikat Ahmadiyah ni, memandanglah aku zikir sembahyang tak payah. Kita tak ajar tuan-tuan macam tu. Jadi sembahyang wajib. Walaupun tuan-tuan dah makam macam mana lah, tinggi makam lah, nanti satu ketika nanti ada pula yang tertipu, dah sampai makam yang patut, tak payah sembahyang. Sembahyang adalah wajib. Nabi Muhammad SAW sampai wafat tak dapat pimpin, digantikan dengan Sayyidina Abu Bakar pimpin muslimin, muslimat untuk sembahyang. Jadi kita tuan-tuan ada benar tuan kalau kata sampai satu tahap tak payah. Dan yang paling penting tuan-tuan dalam melaksanakan Isra' dan Mi'raj ni, Allah SWT dia nak menggembirakan Nabi Muhammad SAW, dia panggil tausiah. Sebabnya pada tahun itu yang dikenali dengan tahun duka cita, Nabi Muhammad SAW kehilangan dua orang penting. Dalam tarikat pun macam tu lah tuan. Nanti janganlah kata Ustaz Asyik dia pentingkan orang ni, orang ni, orang ni. Memanglah orang tu yang diharapkan oleh Syekh supaya membantu untuk mengembangkan tarikat. Kita pun doakan orang-orang macam ni. Tapi bukanlah makna kita mendoakan orang-orang ni sahaja. Kita doakan semua ikhwan kita tu, sebab kita bagi ikhwan, kita tak bagi murid. Beza dengan tarikat lain tuan-tuan. Kita bagi tarikat Ahmadiyah ikhwan, kita tak bagi murid. Tapi itulah bila dah bagi ikhwan ni lainlah macam pula tuan-tuan ni. Lain macam pula lebih garang tuan-tuan. Jadi kenapa kita kata tasniah? Maknanya menggembirakan Nabi yang kehilangan dua orang, orang kuat, terutamanya Sayyidatina Khadijah, orang yang menenangkan Nabi ketika menerima wahyu yang pertama. Bayangkan tuan-tuan, bertemu dengan malaikat Jibril, suruh baca sesuatu benda yang tak pernah didengari oleh manusia. Baca malam tu tuan-tuan, menggigil. Siapa yang tenangkan? Sayyidatina Khadijah. Siapa yang memberi sokongan dari segi moral? Sayyidatina Khadijah. Bawa bertemu dengan Warqah bin Naufal, sepupunya yang pakar dalam kitab Samawi yang sebelum agama Islam. Jadi dekat situ jelas Nabi baru tahu, baru yang datang bertemu dengan dia dalam kitab Taurat dipanggil Namus, iaitu malaikat Jibril lah tu. Kita dalam bahasa kita, kita panggil apa? Nyamuk. Agak betul bahasa kita Padanya Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Siapa yang bawa bertemu, iaitu Sayyidatina Khadijah. Siapa yang memeluk agama Islam yang pertama? Sayyidatina Khadijah. Jadi hilang orang macam ni tuan-tuan, koyak tuan-tuan. Ada orang kata tak apa Ustaz, dia dah meninggal isteri dia, kahwin lah lagi. So macam tu cakap, dia bukan semua orang macam tu. Dia boleh mati bini dia, boleh lah cakap macam tu. Mati bini kita dah tengok ramai. Kita pakatlah cakap tuan dah meninggal rumah, kahwin lah lain, rumah kau kat situ. Ada orang tak boleh macam tu. Kadang-kadang bila baru saja berlaku meninggal, kita nak saja macam mana makcik dia meninggal tu gebek. Tu gebek, menangis dia situ. Jadi janganlah berbual lebih-lebih. Tak apa, nanti jadi duda. Duda yang dihidapkan oleh semua wanita tak nampak tuan-tuan. Tapi ada orang macam tu, maknanya lepas meninggal isteri dia tajun, tuan
apa rancangan Nobel ni? Tak tahu pun. Saya ada kenal orang ni kalau tuan nak boleh. Boleh ke? Aduh, tapi Nabi Muhammad SAW tak macam tu lah tuan. Itu sebab penyakit bimbang, penyakit sedih ni tuan-tuan, satu penyakit. Sama sekarang panggil anxiety je tuan. Apa nak dibuat, pakai ubat. Makan dia lah. Sampai satu masa tuan-tuan tak boleh nak makan tuan. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu kita berhalusi. Kemudian sebagai ikhwan juga kita tengok bila Nabi Muhammad SAW nak bertemu dengan Allah SWT, disucikan hatinya dengan air Zam-Zam yang mana di dalamnya ada iman dan hikmah. Satu piala emas malaikat Jibril ambil basuh. Ini mengatakan pada kita bahawa bila kita dah sampai satu tahap tuan-tuan, kita nak mensucikan diri kita dalam agama, nak mendekatkan diri dengan agama, maknanya hati ni kena baik-baik tuan-tuan. Kena baik tuan-tuan. Tak boleh dah masuk tarikat hati busuk lagi tuan-tuan. Ini yang kita bimbang tuan-tuan, penyakit batin. Hidayah tuan-tuan, dalam kitab Bidayatul Hidayah kita tengok dalam satu hadis yang panjang daripada Sayyidina Muaz, suruh kita menangis dulu. Sampai kan sahabat kata, aku ingat Muaz dah tak nak lah kita. Panjang dia bergaul sampai dia habis kekuatan untuk kita pendekkan kisahnya. Maknanya malaikat hafazah akan bawa amalan-amalan, tetapi pada tiap-tiap tingkatan langit akan dikeluarkan. Kerana Allah, kerana apa? Kerana telah ditapis oleh malaikat. Di antaranya ghibah. Ghibah ni apa tuan-tuan? Mengumpat. Buat amalan baik tuan-tuan, tapi dalam masa yang sama mengumpat juga tuan-tuan. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang ni digambarkan dalam keadaan macam mana, bercakap muka tuan-tuan. Tak ada. Kita orang rupa pada diri sendiri. Tapi malaikat telah habis. Ini lagi pertama ni kena campak dah. Balik ke muka orang ni. Dia bukan buat sangat amalan, tapi dia nak juga. Tapi kita nak cerita tuan-tuan, bila mereka pasal bawa tu amalan tu dalam keadaan menyanyi tuan-tuan. Bercahaya, bercahaya seperti matahari, bercahaya seperti bulan. Seolah-olah ini baik. Ukurnya sampai tingkat tertentu habis. Kemudian hasad. Kita tambah lagi hasad dengki orang Melayu punya tu hasad lah dengki tu. Kemudian gelun sukakan kepada kemasyhuran. Buat supaya apa orang cakap-cakap berkenaan dengan itu. Kerjakan dunia. Di antara perkara-perkara yang Allah SWT akan habis. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Kemudian riak, takabur. Dan yang paling saya takut dalam banyak-banyak tuan-tuan adalah apa? Dia ni tadi amalan tak diterima pada tingkat yang ke berapa dah, yang ke 7. Pasal apa? 6 ataupun 7 macam tu lah. Pasal apa? Pasal tidak mengasihi orang. Buat-buat amalan berzikir lah dia, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan menyampaikan orang tu. Dalam dewan kita tak tahu lah tuan-tuan berapa ramai DT tuan-tuan jadi DT yang tu dia penyampah tak tahu pula. Kita nak berzikir ni tuan-tuan, kalau ada sikap macam tu habislah. Garanti tuan-tuan amalan dia tidak akan diangkat oleh Allah SWT. Saya taklah macam tuan-tuan nampak tuan-tuan bila ada perasaan macam tu saya boleh berhentikan sikit. Tapi Datuk Syekh Murtaza pernah buat macam tu.
Tetap-tetap rezeki yang belakang ni tengok ni ada pula yang datang menyemak betul. Berarti macam mana doa anak lain sama-sama sendiri pun menyampak tu. Lubu macam tu. Langsung kering dekat belakang. Lupa tuan-tuan kadang-kadang benda-benda macam ni lah yang menyebabkan amalan kita tak naik. Jadi jaga tuan-tuan adanya Nabi dalam peristiwa Nabi ni tadi disucikan hati. Kalau tak disucikan hati tuan-tuan, kita tengok balik selepas pada itu Nabi Muhammad SAW dia menghadapi cabaran yang sangat besar dalam menyampaikan dakwah. Pergi Taif, apa yang dapat di balik dia batu, balik dia apa macam tuan-tuan yang boleh dicapai kat sana. Apa yang macam pergi Taif ni tuan-tuan sejuk tuan-tuan, tapi dia boleh jadi panas dia untuk orang itu tuan. Pergilah pakai singlet pergi sana. Dia pun dah sejuk dah pergi pakai itu. Macam nak mampu dia jadi sejuk negara, tapi bila dia marah tak tahu macam mana, bila dia hasut dengan perkara-perkara yang buruk dia oleh orang kafir Quraisy, dia jadi macam tu, kasar dia. Wahal negeri dia negeri yang sejuk. Lazimnya orang negeri yang sejuk ni tuan-tuan orang lembut dah tuan, tapi sebaliknya jadi macam tu. Kalau ada peluang tuan-tuan pergilah. Tapi jangan pergi package orang kata macam tu tuan-tuan. Semata-mata nak pergi ke Taif, Mekah dengan Madinah tak pergi buat dia. Apakah budak dia tuan-tuan. Pergilah kalau boleh minta ada yang kata tentatif yang kata pergi ke Taif, pergilah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, dalam kita dua perkara ni lah satu jagalah mayam tuan-tuan, yang kedua jagalah hati. Itu sebenarnya poin yang saya nak sebut pada malam ini, terutama sekali edarkan daripada penyakit-penyakit yang batin yang boleh merosakkan amalan. Syirik, dia panggil syirik kopi. Syirik jari, maknanya membatalkan akidah. Syirik kopi membatalkan amalan. Jadi jaga tuan-tuan, mudah-mudahan kita terpelihara lah daripada perkara-perkara ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, kita akan mengadakan majlis gol kepada Tuan Guru. Bacalah berkenaan dengan biografi Tuan Guru ini. Saya sudah menyebut berkenaan dengan dia pada umur yang berlepas. Kita bagi edaran tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan hafal tuan-tuan. Lepas pada ni majlis gol apa, majlis gol Syed Ahmad Idris. Lepas pada ni majlis gol Syed Ibrahim Rashid, majlis gol Syed Ahmad Syekh Haji Ahmad. Saya akan ejak balik tarikh dia tuan-tuan. Mungkin nak diawalkan ke ataupun macam mana, bergantung kepada masa kita adalah soal permintaan untuk diawalkan. Jadi kita akan pertimbangkan lah, insyaAllah. Jadi pada malam ni tuan-tuan, maknanya kita dah maklumkan sebelum program-program tarikat. InsyaAllah pada minggu depan ni ini mau insyaAllah insyaAllah pada minggu depan ni pun Cikgu Karim, terima kasih banyak-banyak mengalah dia. Patutnya malam ni Masjid Air Limau, tapi saya minta dengan Cikgu Karim jalan supaya kita dapat meraihkan guru kita pada malam ni. InsyaAllah pada minggu hadapan kita buat pula majlis guru di kampung Masjid Air Limau, Masjid Raudatul Solid. Datanglah sana tuan-tuan. Yang mana tak datang malam ni tuan-tuan, beritahu wajib datang ke sana. Kena wajib lah. Pasal apa? Pasal yang inilah orang yang mengasaskan bahasa Syekh Haji Ahmad. Dia kata mengasaskan bahasa Dr. Manam dia ajarkan pada saya, dia ni mustahid tarikat ini. Dialah yang menyebabkan tarikat ini ada. Sebab kita panggil dia adalah mustahid. Syekh Ahmad mengatakan dia adalah kutub. Dia adalah kutub. Lepas pada ni Syed Ibrahim Rashid adalah kutub. Syed Muhammad Dandrawi adalah kutub.
Ada lepas bodoh mana tak kata dah itu halal. Berapa? Jadi jangan dengan awak macam ni, jangan berkawan dengan awak macam ni. Ada kawan-kawan macam biasa lah. Tapi sebagai ahli tarikat tak boleh berkawan dengan orang yang mulut jahat, bercakap perkara-perkara yang tak baik berkenaan dengan tarikat ini. Kita warning kepada tuan-tuan, hindarkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita gaduh, tuan. Kita hindarkan. Kalau kata orang tak setuju tak apa. Tapi kita nak beritahu yang menulis adalah Syekh Haji Ahmad. Siapa dia? Syekh Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Yang keberapa? Yang pertama. Jadi dia bercakap atas dasar ilmu, tuan-tuan. Bukan dia atas dasar tukati dia bercakap. Jadi tuan-tuan, hadirin-hadirin yang saya kasih sekalian, kita sambung majlis kita dengan majlis sore, insya-Allah. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallaha